Hari ini, mari ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan yang bertajuk Kristus Ahans Hang Hong yang membawa buah pokok kehidupan. Mari kita lihat buku Kejadian bab 2 ayat 16. Bab 2 ayat 16 tertulis, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Soalan yang paling asas, mengapa manusia harus beriman kepada Tuhan? Dapat dijawab melalui pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Seperti yang anda tahu, ada dua jenis pokok di Taman Eden. Tuhan berkata, pada hari engkau makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pastilah engkau mati. Dalam bab 3 ayat 1, Adam dan Hawa digodai ular. Akhirnya, mereka makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bab 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahawa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan sudah beri amaran tentang buah larangan. Namun, Hawa yang digodai ular makan buah itu dan memberikannya kepada Adam serta berdosa. Oleh itu, terjadilah dosa asal dan semua manusia dikurung bawah dosa itu. Jadi, masalah terbesar bagi manusia ialah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Eden. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah ini dan bagaimana manusia dapat dibebaskan daripada dosa makan buah larangan. Apa akan berlaku apabila kita dibebaskan daripada dosa? Kita boleh kembali ke syurga abadi yang diumpamakan sebagai Taman Eden. Adam dan Hawa mati selepas makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adakah tiada jalan hidup bagi mereka lagi? Tiadakah jalan kehidupan? Mengenai ini, Tuhan memberi jawapan. Buku Kejadian bab 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia bagaimana? Hidup untuk selama-lamanya. Ciri-ciri pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah orang akan mati jika makan buahnya. Ciri-ciri pokok kehidupan adalah orang boleh hidup jika makan buahnya. Walaupun Adam dan Hawa harus mati kerana makan buah larangan, bagaimana jika mereka dapat makan buah pokok kehidupan? Mereka boleh memulihkan keadaan dahulu untuk hidup selama-lamanya, bukan? Teruskan dengan ayat 23. Lalu Tuhan bagaimana? Mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ungkapan ini agak lembut tetapi sebenarnya mereka dibuang keluar. Ini kerana mereka berdosa. Betul. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden
supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Agar tiada orang mendekati pokok kehidupan, Tuhan menghalang jalan itu dengan kerub supaya tiada pendosa boleh menyentuh pokok kehidupan yang suci. Hal-hal ini ialah perumpamaan yang diguna oleh Tuhan untuk menjelaskan kisah kita. Taman Eden melambangkan kerajaan syurga yang abadi. Bagaimana kita berdosa di syurga dan dibuang ke bumi ini ditunjukkan melalui sejarah Adam dan Hawa. Mereka diusir dari Taman Eden kerana makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada 2000 tahun dahulu, Yesus datang ke bumi ini dan mendedahkan rahsia penting Taman Eden kepada manusia. Melalui ajaran Yesus, mari kita cari kebenaran yang dapat memulihkan pokok kehidupan di Taman Eden. Mari kita lihat buku Yohanes bab 6 ayat 53. Bab 6 ayat 53 tertulis, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Inilah kehidupan kekal yang paling manusia perlukan. Hanya apabila semua manusia makan buah pokok kehidupan yang disebut dalam perumpamaan Taman Eden, kita boleh kembali ke rumah syurgawi yang kita hilang. Kalau begitu, bagaimana menerimanya? Yesus berkata dalam buku Yohanes bab 6 ayat 53, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Di Taman Eden Tuhan berkata, sesiapa makan buah pokok kehidupan ada hidup yang kekal. Untuk selesaikan masalah penting tentang kehidupan kekal, pokok kehidupan di Taman Eden sangat diperlukan. Namun, Yesus tidak mengatakan pokok kehidupan di Eden. Sebaliknya, dia berkata, jika kamu makan daging dan darah anak manusia, kamu ada kehidupan kekal. Yesus suruh kita makan daging dan minum darahnya. Jadi, Yesus melambangkan apa di Taman Eden? Dia ialah pokok kehidupan. Kalau begitu, bagaimana kita makan daging dan minum darah Yesus? Semua yang Tuhan katakan melalui perumpamaan pasti ada realiti. Apakah cara untuk kita makan daging dan minum darah Yesus? Secara ringkas, makan daging dan minum darah Yesus sama dengan makan buah pokok kehidupan di Taman Eden. Kita boleh makan buah pokok kehidupan bermaksud jalan ke kerajaan syurga abadi yang kita hilang kini sudah dibuka. Ini ialah hal yang sangat penting. Jadi, mari kita lihat bagaimana Yesus memberitahu kita jawapan tentang hal ini. Buku Matius bab 26. Kita lihat buku Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Tadi kita melihat pokok kehidupan, tetapi kenapa sekarang tiba-tiba lihat Paskah? Ini kerana ada upacara makan buah pokok kehidupan dalam Paskah. Kita lihat ayat 26. Babak perayaan Paskah diteruskan.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata apa? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sila ingat firman Yesus dalam buku Yohanes bab 6. Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya ada apa? Ada hidup yang kekal. Pada malam Paskah semasa perjamuan Paskah, Yesus menjelaskan maksud roti Paskah kepada murid-murid. Ambillah, makanlah, inilah apa? Tubuhku. Dan dia memecahkan roti Paskah dan memberikannya kepada mereka. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan. Sini, cawan ini mengandungi air anggur Paskah. Dia mengambil cawan air anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus sendiri menjelaskan bahawa maksud roti Paskah ialah dagingnya dan air anggur Paskah ialah darahnya. Jadi, barang siapa makan roti dan minum air anggur Paskah akan ada apa? Roti dan air anggur Paskah ialah daging dan darah anak manusia. Jadi maksudnya orang yang makan serta minum itu ada kehidupan kekal, bukan? Maksudnya ia ada maksud yang sama dengan makan buah pokok kehidupan Taman Eden. Cabaran terbesar yang dialami oleh semua manusia ini diselesaikan apabila Yesus datang ke bumi pada 2000 tahun dahulu. Tuhan membuka jalan ke pokok kehidupan. Dia membuka jalan itu melalui kebenaran apa? Melalui kebenaran Paskah. Dia biar sesiapa pun yang memasuki kebenaran Paskah perjanjian baru makan apa? Buah pokok kehidupan. Tuhan menubuhkan kebenaran ini di bumi pada 2000 tahun dahulu dan menetapkannya sebagai perjanjian baru serta janji. Mari kita lihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Buku Lukas bab 22 ayat 7 tertulis, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Paskah perjanjian baru ditubuhkan dengan daging dan darah Yesus. Perjanjian yang dibuat dengan darah ini ialah perjanjian baru, bukan? Melalui Paskah perjanjian baru, Tuhan buka jalan luas untuk semua manusia makan buah pokok kehidupan di Taman Eden, masalah yang terbesar sehingga sekarang, tetapi kini diberikan kepada semua manusia. Kebenaran Paskah perjanjian baru betul-betul berita terbaik untuk semua manusia. Manusia ditakdirkan menderita kesakitan dosa dan maut. Namun, Tuhan sendiri datang ke bumi dalam badan dan biar semua manusia makan buah pokok kehidupan. Adakah sukacita yang lebih besar daripada ini? Namun, syaitan tidak berdiam diri sahaja semasa kerja penyelamatan ini dijalankan. Dulu ada kontroversi timbul di gereja untuk memansuhkan Paskah. Kontroversi Paskah yang pertama bangkit pada tahun 155 Masehi.
Kira-kira pada tahun 197 Masehi, kontroversi kedua bangkit lagi. Dalam kontroversi kedua, setiap pihak juga tidak dapat saling meyakinkan. Sehingga masa itu, Paskah masih terus disambut. Namun, pada kira-kira tahun 325 M, sebuah majlis agama diadakan di Nikea di wilayah Turki hari ini. Akhirnya Paskah yang disambut pada hari ke-14 bulan Nisan dimansuhkan sepenuhnya di Majlis Nikea. Sejak itu, kebenaran Paskah hilang tanpa kesan dan semua orang juga melupakannya. Walaupun Tuhan memberikan manusia hadiah yang paling hebat, manusia tidak menyedari hadiah ini. Disebabkan halangan syaitan, hadiah Tuhan iaitu Paskah pun hilang di bumi dan jalan untuk manusia kembali ke tanah air syurga dihalang. Ini kerana kita tidak boleh pergi ke syurga tanpa menerima janji kehidupan kekal. Ini kerana buku Wahyu bab 21 ayat 4 tertulis bahawa kerajaan Tuhan tidak akan ada lagi kematian. Kerana tiada kematian lagi di dunia itu, kita tidak boleh kembali ke syurga dengan dosa. Jadi, kita harus ada janji yang diberikan oleh Tuhan iaitu Paskah Perjanjian Baru. Namun, disebabkan halangan syaitan, akhirnya orang yang merayakan Paskah tidak lagi wujud di bumi ini sejak tahun 325 Masehi. Itulah masa apabila kegelapan datang atas semua manusia di bumi ini. Namun, Tuhan tiba-tiba datang ke dunia yang gelap ini sebagai sejaluh cahaya kebenaran. Ini kerana hanya Tuhanlah yang dapat memberi manusia jalan ke pokok kehidupan. Sebab itulah, sejak tahun 325 M, Paskah tidak disambut di bumi selama 1,600 tahun. Anda menyambut Paskah yang hilang dalam sejarah tahun lepas, bukan? Bagaimana 2 tahun lalu? Apakah maksud kita menyambut Paskah? Siapa sudah datang? Jika Tuhan tidak datang, jalan kehidupan Paskah pasti tidak dapat dibuka. Mari kita lihat buku Ibrani bab 9. Buku Ibrani bab 9 ayat 27 tertulis. Sebagaimana manusia ditentukan mati sekali dan selepas itu dihakimkan, begitulah Kristus telah dikorbankan sekali untuk dosa semua manusia. Kepada mereka yang menunggunya dengan penuh pengharapan, dia akan datang bagi kali keberapa? Kali kedua, bukan untuk menanggung dosa tetapi untuk menyelamatkan mereka. Dia akan datang bagi kali kedua. Bermaksud dia akan datang ke bumi ini dalam badan, bukan? Apabila dia muncul dalam badan buat kali pertama, dia muncul di Bethlehem. Bagaimana kali kedua? Bukankah ini bermaksud dia akan muncul kali kedua dalam badan manusia di negeri jauh di timur? Pada kedatangan yang kali kedua, tujuan kedatangannya adalah jelas. Kali pertama, dia datang ke bumi ini untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali kedua, apakah tujuan kedatangannya? Tuhan berkata bahawa dia akan datang untuk menyelamat. Kalau begitu, manusia yang ditakdirkan mati kerana makan buah larangan di Eden perlu makan apa di Eden agar diselamatkan daripada dosa? Buah pokok kehidupan. Memandangkan tujuan kedatangannya yang kali kedua adalah untuk selamatkan manusia, dia harus bawa pokok kehidupan di Taman Eden. Bukan? Dia yang muncul di bumi ini dengan pokok kehidupan ialah Kristus yang datang kali kedua, tokoh ramalan yang dibuktikan oleh para nabi. Seperti yang anda ketahui sebaiknya, pokok kehidupan di Taman Eden ialah Paskah Perjanjian Baru, bukan? Jadi, siapa muncul di bumi ini dengan kebenaran Paskah Perjanjian Baru?
Ada banyak ahli teologi, pastor dan gereja di seluruh dunia serta banyak penganut yang mendakwa sendiri percaya kepada Tuhan. Namun, tiada pun yang mengajar. Terimalah kehidupan kekal dan keselamatan melalui Paskah. Apakah sebabnya? Itu kerana mereka bukan Tuhan. Itu kerana hanya Tuhan yang muncul buat kali kedua dapat melakukan hal itu. Hanya apabila Dia datang, pintu keselamatan dapat dibuka. Maksudnya hanya Kristus yang datang kali kedua dapat membebaskan kita sepenuhnya daripada dosa makan buah larangan di Taman Eden serta memulihkan Firdaus yang hilang. Kalau begitu, siapa telah menyedarkan anak-anaknya tentang kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan biar kita makan buah pokok kehidupan rohani? Kristus Ansang Hong. Kalau begitu, kita perlu fokus pada ramalan para Nabi dan ramalan Alkitab tentang Kristus Ansang Hong. Dalam ramalan Takhta Daud, Yesus yang datang kali kedua harus naik ke syurga selepas menamatkan 37 tahun pekerjaan Injil, sama seperti Dia naik ke syurga selepas 3 tahun pekerjaan Injil pada kedatangan yang kali pertama. Sebelum naik ke syurga, Bapa juga berkata apabila seorang wartawan akhbar yang dipanggil majalah agama mingguan menemu-duga dengannya, Kristus yang datang kali kedua harus mati selepas menamatkan 37 tahun pekerjaan Injil di Takhta Daud. Tuhan tidak mati walaupun untuk sesaat atau seminit. Namun, Dia menyatakan sebegitu kerana Dia datang dalam badan dan meninggalkan badan. Jadi, adakah semua ini ditulis oleh para Nabi dalam Alkitab? Ya. Mari kita lihat buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Tuhan membuat apa dengan jalan-jalannya? Dia pasti akan mengajar kita jalan-jalannya. Bilakah masa ramalan apabila Tuhan datang ke bumi dalam badan dan mengajar kita? Alkitab tertulis, akhir zaman. Itu pasti bukanlah zaman kedatangannya yang kali pertama, tetapi kedatangan yang kali kedua. Bukan? Apabila Dia datang ke bumi ini buat kali kedua, Dia akan ajar manusia banyak perkara. Mari sambung dengan ayat 8. Ayat 8 tertulis, "Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah siapa? Raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah siapa? Penasihatmu?" Menurut buku Yesaya bab 9 ayat 5, penasihat ialah siapa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sini, penasihat merujuk kepada siapa? Tuhan. Dapatkah Tuhan binasa? Meskipun Dia hidup kekal, mengapa Alkitab tertulis Dia binasa? Ini kerana Dia datang ke bumi dengan memakai badan. Kerana Dia datang ke bumi ini dengan memakai badan, Dia menanggalkan baju badan. Jadi, Alkitab berkata Dia binasa. Kalau begitu, di manakah Alkitab berkata hal-hal seperti itu akan berlaku? Di Sion. Ayat 8 sekali lagi. "Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion,
kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Pada tahun 1981, iaitu 4 tahun sebelum bapa naik ke syurga, dia berkata dalam majalah agama mingguan, Kristus yang datang kali kedua harus mati selepas menginjil selama 37 tahun. Menurut ramalan, bapa naik ke syurga pada tahun 1985. Tahun 1985 ialah tahun ke-37 sejak bapa dibaptis. Begitulah pelayanan tamat, 3 tahun pada kedatangan kali pertama dan 37 tahun pada kedatangan kali kedua. Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Teruskan dengan ayat 10. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Ayat 11. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Ada orang mengkritik dan memfitnah kita dengan berkata, Tuhan iaitu Raja Sion sudah binasa. Sion akan musnah. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Ayat 12. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahawa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iritlah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Jadi, apakah rahsia di sebalik kematian penasihat? Tadi kita sudah baca. Mereka tidak mengetahui apa. Mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Kalau begitu, apakah rancangan Tuhan di sebalik peristiwa apabila Raja Sion meninggal dunia dan Tuhan, iaitu penasihat, telah binasa? Sini, ada rancangan Tuhan yang sangat penting. Kalian, bukankah tertulis dalam buku Roma bahawa Adam ialah gambaran dia yang akan datang, iaitu Kristus? Tertulis dalam buku Kejadian, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Kalau begitu, apakah maksud dia membuat Adam tidur nyenyak? Dalam buku Yohanes 11, bukankah tidur bermaksud mati? Apakah yang berlaku selepas Adam tidur nyenyak? Hawa muncul. Melalui kemunculan Hawa, jalan kehidupan diberikan kepada manusia. Mereka tidak menyedari rancangan Tuhan ini. Buku Mika bab 4 meramalkan bahawa Tuhan akan datang ke bumi pada akhir zaman dan sendiri akan mengajar serta membimbing banyak orang. Kemudian, bagaimana? Ayat 9 tertulis, sudah binasakah penasihatmu? Disebabkan ini, banyak orang yang tidak percaya memfitnah kita. Namun, sini ada rancangan Tuhan. Sama seperti Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, mengambil tulang rusuknya dan menciptakan Hawa. Pada akhir zaman, Tuhan memberitahu kita siapa melalui kenaikan Tuhan Bapa. Dia memberitahu semua anaknya tentang kewujudan Tuhan Ibu dan membenarkan semua manusia jalan mulia untuk menerima kehidupan. Sebab itulah menurut buku Wahyu pukul 22:17, sesiapa yang menyahut panggilan roh dan pengantin perempuan akan ada hidup. Sesiapa yang tidak menyahut tidak ada hidup. Kehidupan kekal ialah tanda terpenting yang biar kita kembali ke syurga. Tuhan janji dan memberi semua manusia tanda ini.
Tanda itu ialah berkat yang diberi melalui Ibu Syurgawi dan diberikan kepada semua anak Tuhan yang mempercayai Ibu Syurgawi. Betapa Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Dia memenuhi semua ramalan Alkitab dan ramalan para nabi serta datang ke bumi ini dalam nama Daud. Dia mengambil jalan Injil selama 37 tahun, memberi semua manusia buah pokok kehidupan. Bahkan mengajar kita anak-anak sumber air kehidupan Ibu Syurgawi lalu naik ke tanah air syurga abadi. Hari inilah hari dia naik ke syurga. Umat ramalan harus percaya ramalan serta menurut ajaran ramalan dan barulah mereka dapat memasuki syurga kekal dan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Bukan? Jika Bapa tidak datang, kalian dan saya hanya akan berada di neraka serta diseksa selama-lamanya pada masa depan. Namun, kita sudah diselamatkan dari sana. Kita akan pergi ke syurga yang tiada lagi kematian, perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Kita akan menikmati kehidupan kekal dan berkat selama-lamanya di syurga yang mulia. Kita sedang menunggu Tuhan untuk mendedahkan kehidupan itu. Gereja kita ditubuhkan di 175 buah negara. Tidak keterlaluan untuk berkata bahawa Injil sudah hampir di seluruh dunia. Tambahan pula, Injil kebenaran kita sedang banyak diperkenal dan disebarkan melalui medium yang dipanggil internet. Saya melihat berita Tuhan Ibu melalui internet. Adakah gerejamu gereja yang ada kebenaran itu? Apabila kita melihat kes-kes seperti ini berlaku, Tuhan sedang memenuhi janjinya. Berita ini akan disampaikan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Jadi, bercerialah dan berusahalah sedikit lagi. Saya minta sekali lagi agar kita yang sudah menerima buah pokok kehidupan berkongsi kehidupan ini dengan orang lain. Semoga anda dirahmati oleh firman pada hari ini. Sekian, terima kasih.